Apakah indie rock, yaitu rock indie, ialah subgenre musik rock yang berasal dari Amerika Syarikat, United Kingdom dan New Zealand dari tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada asalnya digunakan untuk menggambarkan label rekod bebas. Istilah ini dikaitkan dengan musik yang mereka hasilkan dan pada mulanya digunakan secara bergantian dengan rock alternatif dan rock pop gitar. Pada 1980-an, penggunaan istilah indie atau indie pop mula beralih daripada rujukan kepada syarikat rakaman untuk menggambarkan gaya musik yang dihasilkan pada label punk dan post-punk. Pada tahun 1990-an, kumpulan Guns dan punk kebangkitan di AS dan kumpulan Britpop di UK memasuki arus perdana, dan istilah alternatif kehilangan makna asalnya yang bertentangan dengan budaya. Istilah rock indie menjadi dikaitkan dengan band dan genre yang tetap berdedikasi untuk status bebas mereka. Menjelang akhir 1990-an, indie rock membangunkan beberapa subgenre dan gaya yang berkaitan, termasuk lofi, noise pop, emo, slowcore, post rock, math rock. Pada awal 2000-an, iaitu pada tahun 2000, kumpulan baru band yang memainkan versi rock gitar yang dilucutkan dan kembali kepada asas muncul ke dalam arus perdana. Kejayaan komersial daripada babak ini diketuai oleh 4 kumpulan, iaitu The Strokes, The White Stripes, The Hugs, The Winds. Emo juga masuk ke dalam budaya arus perdana pada awal 2000-an. Menjelang akhir dekad, pertambahan band indie dirujuk sebagai tapak pelupusan sampah indie. Pada zaman ini, banyak band indie pada tahun 2000-an tu, band indie memang banyak. Sampailah pada 2005, band indie masuk ke Malaysia. Menjelang akhir dekad, pertambahan band indie dirujuk sebagai tapak pelupusan sampah indie. Dan istilah tapak pelupusan sampah indie digunakan oleh beberapa pengkritik tapak web sebagai subgenre untuk jenis tertentu pada band indie 2000-an. Dengan cara yang sama, Britpop digunakan untuk musik gitar British pada 1990-an. Pada tahun 2000-an, perubahan dalam industri musik dan kepentingan internet dan semakin meningkat membolehkan gelombang baru band rock indie mencapai kejayaan arus perdana yang membawa kepada persoalan tentang bermaknaannya sebagai satu istilah. Istilah rock indie yang berasal daripada bebas menerangkan label bajet yang kecil dan agak rendah di mana ia dikeluarkan dan sikap lakukan sendiri kumpulan dan artis yang terlibat. Kita tengok band indie ni, mereka buat lagu sendiri, semua sendiri, dan mereka promote CD mereka sendiri. Dan mereka ni seperti seorang yang berdikari lah. Mereka tak di bawah label,
Mereka hanya bergerak sendiri, studio mereka sendiri, semua sendiri. Mereka tak ada macam band mainstream yang ada label. Mereka ada mereka ada tukang promote. Tapi band indie ni mereka tak ada tukang promote, di mana mereka sendiri yang promote. Okey, sambung lagi. Walaupun tawaran pengedaran sering dipukul dengan syarikat korporat utama label dan band yang mereka host ini telah cuba mengekalkan autonomi mereka, menjadikan mereka bebas untuk meneroka bunyi, emosi dan subjek tarikan terhad kepada halayak arus berdana yang besar. Pengaruh dan gaya artis sangat pelbagai, termasuk punk, psychedelic, post-punk dan country. Kalau post-punk ni kita faham macam mana genre dia. Genre dia macam band hujan. Band hujan itu adalah salah satu dari genre post-punk. Post-punk ni muzik dia bunyi ting ding 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 macam tu lah. Post-punk ni king dia adalah The Strokes. Okey, sambung lagi. Istilah batu alternatif dan rock indie digunakan secara bergantian pada tahun 1980-an, tetapi selepas banyak band alternatif mengikuti Nirvana ke dalam arus perdana pada awal 1990-an, mencapai kejayaan komersial. Dari segi estetika, indie rock dicirikan sebagai mempunyai keseimbangan yang teliti dalam kebolehan pencapaian pop, dengan bunyi bising eksperimen dengan formula muzik pop, lirik sensitif yang disembunyikan oleh postur ironis, kebimbangan terhadap keaslian dan penggambaran seorang lelaki atau perempuan yang sederhana. All music mengenal pasti indie rock sebagai termasuk beberapa pendekatan muzik yang berbeza-beza, tidak serasi dengan cita rasa arus perdana, dibautkan oleh etos yang lebih daripada pendekatan muzik. Pergerakan rock indie merangkumi pelbagai gaya, daripada band yang keras kepala dipengaruhi grunge, melalui kumpulan eksperimen buat sendiri seperti Pavement, kepada penyanyi punk folk seperti Ani Di malah terdapat senarai kekal genre dan subgenre rock indie. Banyak negara telah bangunkan indie tempatan yang meluas berkembang dengan kumpulan yang cukup popular untuk bertahan di dalam negara masing-masing, tetapi hampir tidak diketahui di tempat lain. Walau bagaimanapun, masih terdapat band indie yang bermula di dalam negara tetapi akhirnya menarik penonton antarabangsa, macam The Strokes dah. The Strokes ni pun salah satu band indie yang agak terkenal, sehingga hujan telah terlahir pasti daripada idea The Strokes. Saya yakin band hujan terlahir dari band The Strokes. Kalau kita dengar muzik dia agak sama muzik post-punk.
Okey, kita sambung lagi. Indie rock terkenal kerana mempunyai bahagian artis wanita yang agak tinggi berbanding dengan genre rock sebelumnya. Kecenderungan yang ditunjukkan oleh perkembangan muzik girl rusuhan bermaklumat feminis seperti Bikini Kill, Bratmobile, 7 Year Beach, Team Dress, Sagi Bear. Walau bagaimanapun, Courtney Harding menegaskan bahawa rasa kesesamaan ini tidak dicerminkan dalam bilangan wanita menjalankan label indie. Sejarah post-punk dan pop indie. Dokumentari BBC Music for Misfits, The Story of Indie, menunjukkan dengan tepat kelahiran indie sebagai penerbitan sendiri. EP Spiral Search pada tahun 1977 oleh kumpulan Manchester Buzzcocks. Walaupun Buzzcocks sering diklasifikasikan sebagai band punk, ia telah dihujahkan oleh BBC dan lain-lain bahawa penerbitan Spiral Scratch secara bebas daripada label utama bawa kepada penciptaan nama indie yang dibendekkan bentuk bebas. Indie pop dan indie pada asalnya sinonim pada pertengahan 1980-an. Indie mula digunakan untuk menggambarkan muzik yang dihasilkan pada label post-punk dan bukannya label itu sendiri. Again, rock indie digambarkan dengan rock call yang mendominasi senarai main radio college yang termasuk kumpulan utama seperti RAM dan AS dan The Smiths dari UK. Kedua-dua kumpulan ini menolak synth pop yang didominan pada awal 1980-an dan membantu memberi inspirasi kepada pop jungle. Berasaskan gitar, kumpulan penting lain dalam genre ini termasuk 10,000 Maniac dan ini dia rupanya, dan DB dari AS dan The House Martins. Ini band dia. Dan The LA dan UK di Amerika Serikat. Istilah ini dikaitkan terutamanya dengan bunyi yang kasar, herotan berat, Texas Husker, Minutemen, Meat Puppets, Dinosaur Jr. dan The Replacement. Di United Kingdom, kaset C86 komplikasi NME 1996 yang menampilkan Terminal Scream, The Pastel, The Wedding Driven dan band lain adalah dokumen Elegant Indie UK. Ia memberikan namanya kepada Elegant Pop Indie yang diikuti, yang merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan Elegant Indie British secara keseluruhan. Pelopor utama indie pop termasuk kumpulan Postcards, Joske, Orange Juice dan label penting termasuk Crescent, Subway dan Glass
Bunyi Jesus Mary Chain menggabungkan bising melankolis Velvet Underground dengan melodi pop Beach Boy dan produksi Weight of Sound dan Phil Spector, manakala Ode baru muncul daripada kematian band pasca punk J Division dan bereksperimen dengan techno dan musik rumah. Sebab itu pertumbuhan punk yang paling kasar dan sumbang ialah noise rock yang menekankan gitar elektrik herot yang kuat dan drum yang kuat yang dipelopori oleh kumpulan musik Sonic Youth, Big Black dan Subtle Surfers. Swan, sebuah band berpengaruh dari New York yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada Edigan No Wave, yang termasuk Lydia Lunch dan James Chen dan The Contortions. Kumpulan-kumpulan ini telah dokumentasikan oleh Brian Eno pada album kompilasi Money No New York. Sejumlah label record rock indie yang terkenal telah diasas pada tahun 1980-an. Ini termasuk West Washington DC, Discord Record pada tahun 1980-an, Seattle Sub Pop Record pada tahun 1986, dan New York City Matador Record dan Dustam North Carolina Match Record pada tahun 1989. Chicago Touch and Go Record diasaskan sebagai fanzine pada tahun 1979 dan mula mengeluarkan rekod pada tahun 1980-an. The Jesus and Mary Chain bersama-sama dengan Dinosaur Jr., Indie Pop dan Pop Impian Koto Twins merupakan pengaruh formula untuk pergerakan memahati kasut pada akhir 1980-an, dinamakan kerana kecenderungan ahli kumpulan untuk merenung kaki mereka dan pedal kesan gitar di atas pentas daripada berinteraksi dengan penonton, bertindak seperti My Blood Valentine dan kumpulan Slow Dive dan Ride mencipta pengaruh bunyi yang kuat yang menggaburkan vokal dan melodi dengan panjang. Riff berdengung, herotan dan maklumat balas. Pergerakan utama yang lain penghujung 1910-an ialah Edigan Manchester yang didorong oleh dadah berpusat di sekitar The Hacienda, kelab malam di Manchester yang dimiliki oleh New Order and Factory Record. Kumpulan Manchester seperti Happy Monday dan The Stone Roses, irama tarian rumah, acid campuran Northern Soul dan funk dengan melodi gitar pop. Pembangunan 1990-an, alternatif memasuki arus perdana. Tahun 1990-an membawa perubahan besar kepada elegan rock alternatif. Gugiran grunge seperti Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden dan Alice
Incan menembusi arus perdana, mencapai kejayaan serta komersial dan pendedahan meluas kugiran kebangkitan punk seperti Green Day dan The Offspring yang menjadikan popular dan dikumpulkan di bawah payung alternatif. Begitu juga di United Kingdom, Britpop melihat band seperti Blur dan Oasis muncul ke dalam arus perdana, meninggalkan elemen serantau berskala kecil dan politik dalam adegan indie 1980-an. Kumpulan-kumpulan seperti Husker Du dan Violin Famous adalah sama menonjol dalam tempoh masa ini, namun mereka kekal ikonoklasik dan bukan kumpulan yang sering disebut sebagai inspirasi kepada generasi rock indie semasa. Akibat kumpulan rock alternatif yang beralih ke arus perdana, istilah alternatif kehilangan makna asalnya yang bertentangan dengan budaya dan mula merujuk kepada bentuk muzik baru yang lebih ringan dan segi komersial yang kini mencapai kejayaan arus perdana. Tadi petikaikan bahawa istilah membeli belah kehilangan maknanya kerana grunge memungkinkan pergerakan khusus. Tidak kira betapa radikalnya dikooptasi oleh arus perdana, mengukuhkan pembentukan budaya individualis dan berpecah belah. Dihujahkan bahawa kekal berdikari menjadikan pilihan kejayaan untuk band yang mengetahui fungsi industri dan bukannya ideal kerana rintangan terhadap pasaran semasa menguap memihak kepada budaya yang lebih sinergistik. Okey, ini ya, saya nak beritahu lah pasal kata-kata untuk perenggan ini. Betul, kalau kita tengok kan, macam band alternatif, contoh Oasis, kalau di Malaysia OAG, mereka tidaklah bertahan lama sebagai alternatif. Saya ingat masa kecil dulu, taklah kecil sangat, masa remaja, masa umur saya 16, 17, masa tu memang kalau di barat tahun 1990-an sudah memang ada alternatif 1990-an memang ada alternatif, tapi alternatif ini mereka tak bertahan lama, mereka sekejap je, lagipun mereka di bawah label dan mereka tak kekal dan lagu mereka tu je. Kalau sampai hari ni, kalau korang tengok Oasis, mana ada lagu baru? Oasis tak ada lagu baru, mereka hanya ada lagu lama. Sebab mereka kalau tak ada label muzik, contohnya mereka perlukan komposer ke, mereka takkan dapat buat lagu baru. Dan berlainan dengan indie. Indie band ni, mereka ni boleh hidup sepanjang zaman. Sebab mereka boleh buat lagu baru sekati mereka. Contohlah macam Hujan. Korang tengok Hujan, sentiasa ada lagu baru. Walaupun dah berapa puluh tahun, mereka tetap ada lagu baru, ada lagu baru, ada lagu baru. Mereka tidak semakin tua, mereka macam tu je, mereka tak berubah. Dan band indie ni mereka kekal, mereka tak berpecah belah, sebab mereka berjalan di atas kaki sendiri. Mereka tak ada label yang tolong, tak ada anak datuk,
datuk yang kaya-kaya tu mereka nak promote album, tak ada. Mereka hanya bergerak sendiri. Itulah India.